TV KPM. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKEWA komited merangka perancangan bagi menurunkan kadar keciciran pelajaran dan meningkatkan kecemerlangan dalam kalangan pelajar orang asli. Ketua Pengarahnya Safiah Muhammad Nur berkata, penubuhan Sekolah Modal Khas Komprehensif K11 adalah inisiatif bagi memastikan pelajar orang asli mendapat pendidikan berkualiti dan relevan seiring keperluan semasa. Sekarang saya sedang berusaha untuk berbincang dengan peringkat Kementerian Pendidikan untuk membuat hingga K11. Maknanya di satu perkampungan tu kita akan meneruskan pendidikan tu daripada sekolah rendah hingga tamat sekolah menengah K11 sehingga tingkatan 5. Dan melalui usaha kerajaan RMK yang baru ni yang diumumkan, tambahnya, penubuhan Pusat Intelek Pelajar Orang Asli Cemerlang PIPOA terbukti berjaya meningkatkan mutu dan pencapaian pendidikan masyarakat orang asli. Terdahulu beliau menghadiri Majlis Anugerah Murid Cemerlang Orang Asli STPM 2021 di Iskandar Puteri Johor. Dalam majlis berkenaan, 35 pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam STPM 2021 di seluruh negara diraikan. Pada fasa PKP tu, semua murid belajar dekat rumah. Bila belajar kat rumah, macam saya duduk dekat, orang kata lebih kepada pedalaman jugalah. Dekat kawasan rumah saya tu, line tak berapa okey. Jadi saya sendiri bila menghadapi line ni, kelas kan dalam online kan. Pembelajaran saya lebih ke dalam memahami dan menghafal. Macam selepas tu setiap malam saya akan study sampai pukul 12 malam. Membaca buku, membuat latihan. Lepas tu bincang bersama kawan-kawan melalui aplikasi WhatsApp. Dengan pendidikan ni kita dapat mengubah nasib ibu bapa kampung diri. Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan yang sedang menonton sekarang? Anda sedang menyaksikan slot mendengar rendah di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kawan-kawan kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 3 dengan tajuknya PIPOA. Kalau anda semua nak tahu, PIPOA merupakan singkatan kepada Pusat Intelek Pelajar Orang Asli dan inilah tajuk yang akan kita sama-sama belajar untuk hari ini. Sedikit yang Mira nak kongsi dengan kawan-kawan di rumah semua. Anda semua tahu tak, masyarakat orang asli ini mempunyai adat resam, kebudayaan yang hampir serupa dengan masyarakat Melayu. Dan sekarang ini bersama dengan Mira di studio, seorang guru penyampai yang akan berkongsi ilmu beliau kepada kita semua yang datang jauh dari selatan, iaitu Cikgu Aziatun Syahidah Aziz atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Aziz. Assalamualaikum Cikgu. Ya, Waalaikumsalam Mira. Mira apa khabar? Mira khabar baik Cikgu, sehat. Cikgu macam mana? Cikgu alhamdulillah sehat. Sehat juga Cikgu ya. Alhamdulillah. Okey, Cikgu merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu dari SMK Taman Pelangi Indah Ulu Tiram Johor. Dan sekarang ini, sebelum kita sambung kelas kita, tak lupa juga untuk Mira perkenalkan seorang cikgu jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Siti Zubaidah Ahmad dari Sekolah Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Apa khabar Cikgu Siti? Terima kasih Cikgu atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Baik Cikgu, tak Ya, lengkap Mira. Cikgu kalau kelas tiada murid-muridnya. Ya, betul tu Mira. Ada kawan-kawan baru saya di dalam talian, anak murid Cikgu sendiri. Ya, betul Mira. Okey, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Baiklah. Terima kasih Mira. Cikgu perkenalkan murid cikgu yang pertama iaitu si Hojin. Dipersilakan Hojin. Hai Hojin. Nambai sikit, mana satu Hojin? Salam sejahtera Cikgu Aziatun dan juga Kak Mira. Salam Mafakat Johor. Alright, salam perkenalan. Okey, seterusnya Ya, Cikgu. baiklah seterusnya kita persilakan Cia Kahau. Salam sejahtera juga Aziatun dan Mira. Salam Pasir Gudang Teguh Bitara. Ya, wah, salam Pasir Gudang Teguh Bitara. Okey. Baiklah, cikgu perkenalkan murid cikgu yang ketiga iaitu Luar Zanjin. Hai. Hai.
Selamat sejahtera Cikgu dan Kak Mira. Saya berasa amat gembira kerana dapat menyertai program pada hari ini bersama Cikgu Aziatun. Ya, Wow. cikgu pun gembira dengan luar hari ini dapat bersama dengan luar dan anak-anak murid cikgu yang lain. Baiklah, seterusnya kita cikgu perkenalkan murid cikgu yang terakhir iaitu Yoga Darshan. Hai. Hai, selamat sejahtera Cikgu Aziatun dan juga Kak Mira. Hai Yoga. Baiklah, semua murid cikgu mungkin sudah bersedia ya Mira? Ya, betul. Salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan Mira. Nampaknya cikgu, murid-murid hari ini ada kaum India, ada kaum Cina dan sekarang Mira ni mewakili kaum Melayu. Satu Malaysia lah. Sama, Anak satu murid cikgu hari Malaysia. ini. Kita keluarga Malaysia Mira. Betul. Dan hari ini cikgu, kita nak belajar tentang masyarakat orang asli. Benar. Iaitu Pipawa. Boleh cikgu terangkan? Boleh Mira, terima kasih Mira. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada murid-murid cikgu dalam talian dan juga murid-murid di luar sana. Pada hari ini kita akan mempelajari satu lagi tajuk berkaitan dengan Pipawa, yang mana Pipawa ini merupakan subtopik kepada tema suluh masa depan dalam buku teks tingkatan 3 halaman 10 Mira. Baiklah, seterusnya Pipawa ini merupakan akronim kepada seperti yang Mira dah sebut tadi iaitu Pusat Intelek Pelajar Orang Asli. Yang mana Pusat Intelek Pelajar Orang Asli ini merupakan projek perintis Jabatan Kemajuan Orang Asli untuk mereka menubuhkan Pusat Intelek ini untuk memberikan menjaga kebajikan masyarakat orang asli terutamanya dalam bidang pendidikan. Jadi kalau Mira lihat, kalau kita lihat semula berkaitan dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia dari tahun 2013 hingga 2025 yang mengatakan bahawa ada 5 aspirasi pendidikan iaitu yang pertamanya ialah akses. Akses ni bererti murid-murid ataupun kanak warga negara Malaysia mempunyai kesamarataan hak dalam mencapai pendidikan yang mereka ceburi. Baiklah, seterusnya Mira, apa yang kita nak buat hari ini ialah dalam slot Tak Kenal Tak Cinta ini, cikgu perkenalkan sedikit apakah kemahiran yang akan murid kuasai pada hari ini iaitu kemahiran dengar dan tutur. Jadi kemahiran dengar dan tutur ini ialah kemahiran, kalau kita tengok kemahiran mendengar itu ialah kemahiran berkeupayaan. Murid ini berkeupayaan untuk mereka memahami, mendengar, memahami dan juga mereka boleh menyatakannya secara lisan. Baik. Kemudian kalau bertutur, murid berkeupayaan untuk berkomunikasi antara satu sama lain dalam menjalinkan hubungan. Baiklah, seterusnya kita tengok dulu berkaitan dengan definisi orang asli. Apa dia orang asli ni? Orang asli bermaksud penduduk asal sesebuah negeri. Kalau kita lihat daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Kemudian orang asli ni ada suku-suku kaumnya yang tertentu. Yang terbesarnya ialah ada 3 suku kaum iaitu Negrito, Senoi dan juga Melayu Proto. Baik, seterusnya kita tengok siapakah yang bertanggungjawab kepada memajukan masyarakat orang asli ini. Sudah tentulah daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli ataupun JAKWA. Jadi mereka ini kita lihat merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan Jabatan Kemajuan Orang Asli ini mempunyai objektifnya yang tertentu iaitu menjaga kebajikan masyarakat orang asli di Malaysia serta bertanggungjawab melaksanakan infrastruktur dan program yang direka bentuk bagi memajukan masyarakat tersebut. Baiklah, kita lihat kepada misi, visi dan misi untuk Jabatan Kemajuan Orang Asli ialah untuk memajukan masyarakat orang asli dalam semua bidang termasuklah bidang pendidikan. Kalau kita lihat dalam bidang pendidikan hari ini sudah ramai cerdik pandai di Malaysia yang terdiri daripada masyarakat orang asli. Betul cikgu. Baik. Seterusnya kita pergi kepada, kita lihat tadi cikgu ada terangkan berkaitan dengan suku kaum orang asli di Malaysia. Iaitu cikgu perkenalkan sedikit. Kalau di negeri Johor, kita sebutnya sebagai Melayu Proto. Iaitu contohnya Temuan, Jakun, Semelai, Kanak, Kuala dan Seletar. Kemudian di negeri Kelantan pula, suku kaum yang terbesar ialah Negrito. Dan dalam suku kaum itu ada Kenswiu, Kinta, Jahai, Mandrit, Lanoh dan juga Batik. Kalau Mira tengok dalam gambar rajah ini, murid cikgu pun boleh dapat lihat, ini adalah suku kaum Batik. Ya. Baik, kemudian di Perak pula ialah suku kaum yang terbesar ialah Senoi, iaitu di Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka.
Jadi suku kaumnya ialah Temiar, Semai, Johud, Cik Wong, Semak, Beri dan juga Mahmeri. Jadi ini adalah suku kaum yang terdapat di Malaysia. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada bagaimana kita nak mengenali keunikan masyarakat peribumi ini. Jadi pihak kerajaan pada tahun 1987 telah menubuhkan Muzium Orang Asli yang terletak di kilometer 24 Jalan Pahang Lama, Gombak, Selangor. Kalau kita tengok dalam paparan ini, daripada sumber Visit Selangor, kita lihat ini adalah Muzium Orang Asli di mana muzium ini adalah bertujuan untuk mengumpul mencatat, merakam dan mempamerkan cara hidup masa lampau orang asli. Kalau muzium ni tak ada, kita tak tahu bagaimana dia punya macam Mira sebut tadi, ada perayaan, ada pakaian dan sebagainya. Ada resamnya kan? Ada resamnya dan sebagainya. Jadi bahan-bahan sejarahnya, muzium ini juga turut menjaga segala artifak. Kalau kita lihat atas meja kita ni adalah peralatan yang digunakan oleh masyarakat orang asli. Wah, ini ada sumpit, cikgu. Ya, Mira. Itu ada pakaian pakaian daripada kulit kayu. Kemudian ada bakul dan sana tu ada cikgu rasa itu adalah alat untuk menangkap ikan. Alat untuk menangkap ikan. Yang Mira pegang ni ini ialah pakaian mereka, cikgu. Ya, pakaian mereka, Mira. Daripada kayu? Daripada kulit kayu. Wow. Jadi masyarakat orang asli terdahulunya mereka membuat pakaian daripada kulit kayu. Baik, seterusnya Mira, pameran dalam muzium ni pula, dia ada dibahagikan kepada 9 segmen yang membabitkan peralatan muzik, ada perhiasan diri, segi pakaian, seni ukir, kraft tangan, peralatan memburu, alat-alat perkahwinan, adat perkahwinan serta kepercayaan. Jadi ini masyarakat peribumi ataupun masyarakat orang asli. Unik kan Mira? Unik sangat cikgu. Wah, menariknya. Ini baru sikit cikgu terangkan tentang masyarakat orang asli. Selepas ini cikgu akan terangkan lebih lagi tentang apa yang dimaksudkan dengan Pipowa. Tetapi kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini tahu. Jangan ke mana-mana, hanya di Mendengar Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, hari ini kita belajar bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 3 dengan tajuknya Pipowa. Jadi anda di rumah kawan-kawan semua boleh buka buku teks anda muka surat 10, halaman 10 kerana kita akan belajar tentang Pipowa bersama-sama dengan Cikgu Aziz. Jom Cikgu, kita teruskan kelas kita untuk hari ini. Ya, baik, terima kasih Mira. Jadi kita teruskan dengan segmen Seikat Bak Siri. Jadi dalam segmen ini apakah aktiviti murid pada hari ini? Iaitu yang pertamanya ialah murid diminta untuk menyatakan pendapat mereka berkaitan dengan Pipowa. Dan yang kedua ialah murid membaca secara mekanis bahan petikan pada buku teks tingkatan 3 halaman 10. Dan yang ketiga ialah murid mengesan maklumat dengan mencatatkannya dalam borang grafik KWL menerusi aplikasi Jamboard. Jadi artinya hari ini bukan saja kita mengajar murid-murid untuk membuat kemahiran dengan tutur, tetapi mereka juga ada sedikit membaca dan juga menulis. Jadi jom Mira, kita teruskan dengan cikgu nak minta pendapat murid cikgu berkaitan dengan Pipowa. Siapa yang ingin memberikan maklum balas? Siapa nak cuba? Okey. Okey, dipersilakan luar. Pendapat berkaitan Pipowa. Ya, dipersilakan luar. Cikgu, Pipowa ialah pusat intelek pelajar orang asli dan merupakan satu projek perintis Jabatan Kemajuan Orang Asli. Pipowa juga terletak di Kuala Lumpur, Pahang dan mula beroperasi pada tahun 2011. Baiklah, terima kasih Luar. Jadi menurut Luar tadi, Pipowa ialah projek perintis daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli yang terletaknya di mana tadi Mira? Di Endau Rompin Pahang. Bukan Rompin Pahang. Baiklah, yang mula beroperasi pada tahun 2011. Baiklah, seterusnya kita dengar murid cikgu yang kedua berkaitan dengan Pipowa.
Ya, siapa yang nak beri membalas? Okey, dipersilakan Yoga. Cikgu, PIPOA telah merencana hala tuju pendidikan orang asli hingga ke tahap yang memberangsangkan. Cikgu, masyarakat orang asli juga telah melahirkan ramai yang berjaya dalam bidang masing-masing. Antaranya perubatan, pendidikan dan juga lain-lain. Sebagai contoh, Profesor Dr. Bahari Belaton, orang asli pertama di Malaysia yang dilantik sebagai dekan di salah sebuah universiti terkemuka di Malaysia. Baiklah, terima kasih Yoga. Jadi PIPOA ni juga telah masyarakat orang asli ni telah pun ramai yang sudah ada cerdik pandai. Betul, Mira. Cikgu. Jadi seperti yang Yoga sebut tadi ialah Profesor Dr. Bahari Belaton, iaitu orang asli yang pertama yang menjadi dekan di salah sebuah universiti di Malaysia. Baiklah, kita teruskan dengan apakah rencana hala tuju pendidikan orang asli yang telah dilaksanakan melalui PIPOA. Jadi kita teruskan lagi dengan murid-murid di rumah dan juga murid-murid cikgu dalam talian boleh membuka buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3 halaman 10. Inilah yang tadi yang sebagaimana yang telah disebutkan oleh Mira, iaitu berkaitan dengan PIPOA. Okey. Baik, seterusnya Mira tunjukkan dulu. Cikgu. Okey. Baik, itu ialah sumber yang ada dalam buku teks. Baik, seterusnya. Sebelum itu, murid cikgu akan membuat dapatan dari mencatat apakah maklumat yang mereka peroleh daripada buku teks tadi, iaitu tentang PIPOA menggunakan KWL. K ialah know, what, K ialah know, W ialah what dan L ialah learn. K tadi ialah know, apa yang anda tahu tentang PIPOA. Kemudian what, apa yang anda ingin tahu tentang PIPOA. Dan L ialah apa yang anda ingin pelajari tentang PIPOA. Apa kita nak pelajari pada hari ini. Jadi kita lihat apakah yang akan dilaksanakan oleh murid-murid cikgu sebentar nanti. Baik, ini ialah borang KWL-nya yang akan murid-murid laksanakan dalam aplikasi Jamboard sebentar nanti, Mira. Baik, seterusnya kita pergi kepada, kita dengar terlebih dahulu murid cikgu dalam talian untuk membuat bacaan secara mekanis sebagai respons ataupun sebagai maklumat yang mereka akan peroleh dan murid lain akan mendengar. Ya? Jadi cikgu persilakan murid cikgu untuk membuat bacaan secara mekanis. Siapa yang ingin membuat bacaan? Silakan. Siapa ingin baca, silakan Hojin. Dipersilakan Hojin. Cikgu. PIPOA menggalas amanah. Pusat Intelek Pelajar Orang Asli atau lebih dikenali sebagai PIPOA merupakan projek perintis Jabatan Kemajuan Orang Asli. Latar belakang PIPOA ialah PIPOA dibina di tapak seluas 3.07 hektar di Kuala Lumpur, Pahang pada tahun 2010. Manakala pentadbirannya bermula operasi pada tahun 2011. Murid-murid ditempatkan di SMK Seri Rompin dan SMK Rompin Permai. Pengambilan murid yang pertama pada tahun 2012 berjumlah 34 orang. Berdasarkan statistik, bilangan murid pada tahun 2013 sehingga 2018. Sebanyak 61 orang murid pada tahun 2013 dan 95 orang murid pada tahun 2014. Manakala pada tahun 2016, sebanyak 94 orang murid dan pada tahun 2017, terdapat 82 orang murid. Akhirnya, pada tahun 2018, mempunyai bilangan murid sejumlah 96 orang murid. Ya, baiklah. Terima kasih Hojin. Jadi menurut Hojin tadi dalam petikan PIPOA menggalas amanah yang menunjukkan bahawa murid-murid yang berada di Pusat Intelek Pelajar Orang Asli ini mereka ditempatkan di SMK Seri Rompin dan juga di SMK Rompin Permai. Jadi pada tahun 2012 ini muridnya adalah berjumlah 34 orang dan berlaku peningkatan setiap tahun. Kalau kita tengok pada tahun 2013 iaitu muridnya ialah 61 orang dan 2018 ialah 96 orang. Jadi murid yang akan terlibat yang memasuki pusat intelek ini adalah dari murid selepas UPSR. Selepas UPSR mereka akan yang cemerlang ditempatkan di pusat intelek pelajar orang asli. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada
petikan yang kedua ataupun dalam tajuk yang sama, kita persilakan murid cikgu yang kedua untuk membuat bacaan. Dipersilakan. Silakan, Kak Ho. Terima kasih cikgu. Cikgu, berdasarkan petikan ini, didapati bahawa PIPUA telah ditubuhkan untuk melahirkan insan yang cemerlang. Yang kedua, mengurangkan kadar keciciran. Yang ketiga, menyediakan kemudahan pembelajaran yang sempurna. Yang keempat, meningkatkan tahap pendidikan orang asli pada peringkat menengah. Seterusnya, PIPUA juga ditubuhkan untuk meningkatkan bilangan cerdik pandai orang asli yang mendapat pendidikan yang berterusan. Dan seterusnya menampung keperluan belajar yang lebih luas. Jadi terima kasih Kak Ho. Jadi PIPUA ini ditubuhkan ada banyak tujuannya. Antaranya ialah melahirkan insan yang cemerlang. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada cikgu kira murid-murid cikgu boleh menyertai ataupun menekan pautan Jamboard yang tertera untuk melaksanakan aktiviti interaktif kita pada hari ini. Okey, Mira, kita tengok dulu. Mungkin murid cikgu yang telah masuk. Okey. Sekejap. Boleh cikgu? Sekejap Mira. Kita tengok jadi kawan-kawan dekat rumah pun boleh buka pautan tersebut. Wow, dah adalah cikgu borang grafik KWL. Borang grafik KWL. Jadi murid dengar, dia menulis, mencatat, jadi mereka lebih memahami. Baiklah, kita tengok Ho Jin. Sekarang Ho Jin akan menulis dan kita lihat pada luar. Okey. Apakah borang grafik? Apakah Ho Jin luar sedang mengisinya? Mungkin mereka tengah menaip, Mira. Dan nanti mereka akan postkan dekat sini. Okey. Baik. Kemudian kita tengok Kak Ho. Jadi kita lihat pula murid cikgu yang keempat iaitu yoga. Jadi mereka mungkin sedang menulis dan Mira, kalau Mira nak tahu, sumpit ni untuk apa, Mira? Sumpit ni? Peralatan sumpit tu. Sumpit ni bertujuan untuk memburu binatang di dalam hutan, cikgu. Binatang di dalam hutan sebagai sumber makanan masyarakat orang asli. Jadi mereka ada banyak kan, Mira, sumber-sumber makanan yang terdapat di dalam hutan. Jadi itulah makanan mereka. Jadi kalau bakul tu, Mira, untuk apa? Bakul pula untuk digunakan memetik buah-buahan dan simpan di dalam bakul. Dan juga mereka letaklah barang-barang apa yang mereka perlu bawa. Betul tu, Okey. Baiklah, kita lihat dulu, Mira. Murid cikgu ni dah mula menulis. Kalau kita tengok Kak Ho sudah mula menulis dan meletakkannya ke dalam aplikasi ini. Okey, baik cikgu. Jadi cikgu, maksudnya borang grafik KWL ini memberi fokus kepada K, no, W iaitu what dan juga yang ingin mereka tahu tentang PIPUA, dan juga L ialah learn. Apa yang ingin mereka pelajari tentang PIPUA. Jadi kalau mereka mendengar sahaja mungkin kemahiran itu tak berapa jelas dan juga berkesan. Jadi cikgu perlukan murid menulis apa yang mereka perlukan berdasarkan mencatat dalam borang grafik. Okey, baik. Kalau kita tengok ini Kak Ho. Okey, apa yang ingin Kak Ho tahu tentang PIPUA? Iaitu tempat-tempat yang mempunyai penubuhan PIPUA. Okey, baik. Seterusnya kita tengok dulu kawan yang lain. Wah, luar. Cikgu kira luar sudah siap ya. Okey, kita tunggu lagi si Ho Jin lagi satu. Okey. Kita tengok dulu. Baiklah. Jadi maknanya dalam PDPC, cikgu juga boleh menggunakan ini untuk kita mengetahui pembelajaran secara kooperatif antara murid dengan guru. Okey, luar dah siap tadi ya, Mira. Kemudian kita tengok tinggal satu lagi. Kak Ho tinggal satu saja lagi. Cikgu. Dan kita tengok yang ke siapa ni? Yoga sedang siapkan. Tapi kan cikgu, tadi kan masa cikgu menerangkan tentang apa fungsi ataupun apa yang peranan dilakukan oleh PIPUA ni sangat menarik cikgu, kerana itu memastikan semua murid-murid di kawasan pedalaman ini juga dapat menerima manfaat pelajaran yang sama. Ya, itu sebab kita ada dalam kalau cikgu jelaskan sebentar tadi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tadi ada 5 aspirasi pendidikan, iaitu akses.
Akses tu ialah kesamaratan hak antara murid untuk mereka mencapai potensi masing-masing. Ya, betul, Cikgu. Okey, Cikgu. Baik, Nampaknya kita kawan kita teruskan. yang pertama tadi dah siap. Kita boleh minta Hojin, Cikgu? Hojin. Ya, Hojin. Cikgu persilakan Hojin untuk memberikan penerangan berkaitan apakah yang ada dalam borang grafik Hojin. Silakan. Terima kasih, Cikgu. Apa yang saya tahu tentang PIPOA ialah Pusat Intelek Pelajar Orang Asli. Dan apa yang saya ingin tahu tentang PIPOA ialah kelayakan seseorang untuk memasuk PIPOA. Dan dalam kelas ini saya telah pelajari tentang suku kaum orang asli yang terdapat di Malaysia. Antaranya ialah suku kaum Negrito, Senoi dan Melayu Proto. Baiklah, terima kasih Hojin. Jadi cikgu, kalau kita lihat di sini, apabila murid bertutur, kita akan menilai dari segi tata bahasanya, sebutannya dan juga dari segi kejelasan nada ketika mereka bertutur. Jadi kalau kita tengok tadi, Hojin telah membuatkan pertuturannya dengan sangat baik. Kemudian kalau cikgu tengok dekat sini ada sedikit kesalahan tata bahasanya lah, Mira. Iaitu sepatutnya memasuki PIPOA. Dan kemudian ada learn, suku kaum orang asli yang terdapat di Malaysia. Ini ialah dari segi betul dan juga kejelasannya bermakna. Jadi cikgu berikan pada Hojin pada hari ini 4 bintang. Wow, Hojin. 4 bintang untuk Hojin. Untuk Hojin hari ini 4 bintang. Tahniah Hojin. Baik, seterusnya kita pergi kepada murid cikgu yang kedua iaitu Luar. Silakan Luar. Dipersilakan Luar. Terima kasih Cikgu. Berdasarkan pengetahuan saya, apa yang saya tahu tentang PIPOA ialah maksud PIPOA. Manakala untuk apa yang saya ingin tahu tentang PIPOA ialah tujuan penubuhan PIPOA, iaitu melahirkan insan yang cemerlang dan mengurangkan kadar keciciran. Seterusnya, apa yang saya pelajari tentang PIPOA ialah siapakah yang bertanggungjawab dalam penubuhan PIPOA, dan PIPOA merupakan satu projek perintis Jabatan Kemajuan Orang Asli. Baiklah, terima kasih Luar. Jadi kalau kita tengok di sini, tadi Luar sudah betulkan dia punya ejaan. Baik, jadi kalau kita lihat dari segi bertutur, kita perlu membuat pertuturan secara penutur jati. Menggunakan bahasa Melayu standard lah. Kalau A itu bunyinya A. Okey? Baik, seperti yang Luar tadi, cikgu berikan juga 4 bintang kepada Luar. 4 bintang untuk Luar. Ya, baik, seterusnya kita tengok kepada murid cikgu yang ketiga iaitu Kahau. Dipersilakan Kahau. Silakan. Baiklah Cikgu, terima kasih Cikgu. Apakah yang saya telah tahu tentang PIPOA ialah tujuan penubuhan PIPOA seperti meningkatkan tahap pendidikan orang asli pada peringkat menengah. Seterusnya, apakah yang saya ingin tahu tentang PIPOA ialah tempat-tempat yang mempunyai penubuhan PIPOA. Akhir sekali, apakah yang saya telah mempelajari tentang PIPOA ialah masyarakat orang asli yang telah berjaya dalam pelbagai bidang, dan PIPOA telah melahirkan ramai cerdik pandai dalam pelbagai bidang seperti bidang kedokteran dan bidang pendidikan. Baiklah, terima kasih Kahau. Jadi sama juga Kahau, cikgu berikan 4 bintang kerana kalau kita membuat kemahiran bertutur, dia mesti ada kefasihan, kelancaran, sebutan, ya, kena seperti sebagaimana penutur jati. Baik, cikgu. Baiklah, kita teruskan pula murid cikgu yang terakhir iaitu cikgu persilakan Yoga. Yoga, berapa bintang untuk Kahau, cikgu? Tadi 4 bintang. 4 bintang untuk Kahau. Silakan Yoga. Baik, Cikgu. Apa yang saya tahu tentang PIPOA ialah PIPOA merupakan projek perintis Jabatan Kemajuan Orang Asli. Seterusnya, saya ingin tahu tentang PIPOA ialah cara kehidupan masyarakat orang asli dan juga pendidikan orang asli. Akhir sekali, apa yang saya pelajari tentang PIPOA pula, masyarakat orang asli turut diberikan perhatian yang sewajarnya oleh pihak kerajaan. Jadi itu adalah hasrat Yoga daripada borang grafik KWL. Jadi kalau kita tengok di sini, PIPOA, penulisan Yoga dari segi ejaan kena huruf besar lah sebab dia ialah kata nama khas. Begitu juga dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli, juga perlu kata nama khas, kena mula perkataan daripada huruf besar. Baik, cikgu. Dan jadi maknanya Yoga juga cikgu berikan 4 bintang kerana kesilapan dari segi tata bahasa, dari segi tata bahasa dan juga mungkin percakapan mungkin boleh diperbetulkan. Ya. Baik. Okey, baik. Tahniah kepada kawan-kawan dan Mira dalam talian semua. Tapi kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kalau untuk anda semua nak tahu dengan lebih mendalam apa yang dimasukkan dengan PIPOA, kita akan kembali selepas ini di Mendengar Rendah Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mendengar Rendah Didik TV KPM. Kalau kebiasaannya kita dengar seiring dan sejalan, tetapi untuk segmen ini kita akan belajar tentang seia sekata. Macam mana tu cikgu? Ya, baiklah. Dalam seia sekata ni maknanya sama hala tuju. Jadi untuk mengurangkan keciciran dalam pendidikan masyarakat orang asli. Baiklah, seterusnya apakah aktiviti murid cikgu pada hari ini? Iaitu yang pertama, murid diminta menonton video lakonan berkaitan bahan berlari mengejar impian. Yang kedua ialah murid secara berkumpulan diminta untuk mengkategorikan maklumat yang terdapat dalam bahan berlari mengejar impian dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Dan yang ketiga ialah murid secara berkumpulan diminta memberikan respons secara lisan dengan betul, tepat dan bermakna mengikut konteks. Baiklah, Mira tadi muka surat 10 dan sekarang ini petikan berlari mengejar impian pada halaman 11. Iaitu dalam buku teks buku Bahasa Melayu tingkatan 3. Kalau kita lihat di sini iaitu ada babak perbualan, Mira. Jadi perbualan antara Syarul dan Winnie di makmal komputer di Pusat Intelek Pelajar Orang Asli Pipua. Jadi untuk itu Mira, kita lihat dulu lakonan semula murid cikgu dari SMK Taman Pelangi Indah iaitu Kasing sebagai Syarul dan juga Winnie dilakonkan oleh Sarvena. Okey, cikgu. Okey, dipersilakan. Jom. Awak baca berita apa itu, Winnie? Macam menarik saja. Berita lama, berita tahun 2016 tentang orang kita. Pencapaian pendidikan orang asli. Sejumlah ringgit Malaysia 17.5 juta peruntukan disalurkan untuk pendidikan orang asli. Sebanyak 797 orang pelajar melanjutkan pengajian di universiti tempatan. Manakala 72 orang pelajar lagi diberi tajaan untuk belajar di luar negara. Terdapat 94 buah sekolah rendah orang asli. Sebanyak 26,911 orang murid orang asli belajar di sekolah rendah. Manakala 14,023 orang lagi di sekolah menengah. Pendidikan orang kita semakin maju. Saya masih ingat tentang cerita Kak Wong Sim ni. Kepayahan hidupnya tidak melemahkan semangatnya untuk belajar. Walaupun tidak berjaya menempatkan diri di sekolah berasrama penuh atau maktab rendah Sains Mara, Kak Wong berjaya menerima masuk ke Pipua. Macam kita sekarang ini. Ya. Saya ingat Kak Wong sekarang ni belajar di Universiti Putra Malaysia, bukan? Kakak awak Ilin juga kebanggaan kita. Apa khabar dia sekarang? Tentu dia seronok belajar di Kolej Permata Pimpinan Negara. Kak Ilin baik-baik saja. Pada mulanya, memang agak sukar untuk dia menyesuaikan diri dalam lingkungan remaja pintar yang berbeza latar belakang ekonomi dan sosial budaya. Maklumlah, dia sudah agak selesa hidup bersama-sama dengan rakan-rakan daripada suku kaum Jakun, Jahai, Seletar, Semai, Semia dan lain-lain di Pipua ini. Namun, akhirnya dia dapat juga menyesuaikan diri. Kata Kak Ilin, pendedahannya kepada pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan Jabatan Kemajuan Orang Asli telah memberikan keyakinan kepada dirinya untuk terus berlari mengejar keimpiannya. Syukur kerana kita mendapat sokongan yang tidak berbelah bagi daripada pelbagai pihak. Ingat lagi kata-kata aziman warden kita. Tatkala berdepan dengan pelbagai ragam manusia, bawalah minda yang cerdas. Jangan dibawa hati yang was-was dan tewas. Wow, itu dia cikgu petikan yang telah dilakukan oleh 2 orang murid cikgu. Ya, betul Mira. Jadi perbualan itu daripada perbualan tadi, murid cikgu dalam talian akan membuat ataupun mengkategorikan maklumat yang mereka peroleh daripada bahan yang mereka tonton dan mereka dengar. Baiklah, untuk itu Mira, kita pergi kepada murid cikgu akan terus kepada aktiviti interaktif dalam aplikasi Jamboard. Kita lihat apakah murid cikgu akan laksanakan, apakah maklumat yang mereka kategorikan daripada bahan yang telah mereka peroleh sebentaran tadi. Baik, teruskan. Kita pergi kepada aplikasi Jamboard ini tadi.
Baik, ini ialah bahannya iaitu jadi maknanya murid cikgu telah mengkategorikan daripada bahan yang mereka tonton tadi dan juga yang mereka dengar tadi adalah berkaitan dengan kriteria untuk mencapai kejayaan. Kalau kita lihat di sini ada perkataan itu ya Mira, murid cikgu mungkin boleh betulkan ataupun nanti cikgu akan nilai. Baik, seterusnya murid cikgu yang kedua, apakah yang akan mereka laksanakan untuk mengkategorikan iaitu usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memajukan orang asli. Cikgu kira murid cikgu boleh terus melaksanakan aktiviti ini dengan pantas ya. Okey. Baik kawan-kawan, nampaknya cikgu mereka diberi dua kumpulan. Dua kumpulan yoga. Iaitu satu kumpulan dengan siapa cikgu? Ya, yoga tadi cikgu letakkan kumpulannya bersama dengan sekejap cikgu tengok lagi. Kumpulan yang pertama tadi iaitu kumpulan progresif iaitu Hojin dan juga yoga. Kemudian kumpulan yang kedua iaitu kumpulan Kaho dengan luar. Jadi cikgu namakan kumpulan mereka ni kumpulan proaktif lah Mira. Wow, ada dua kumpulan Ya, progresif dengan proaktif. Ya, menarik tu. Okey, nampaknya kawan-kawan kita pun dah tengah isi Jam Board. Kalau kawan-kawan yang berada di rumah pun boleh turut samakan juga boleh melaksanakan ini. Di mana kalau tengok kan ada kerjanya apa usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memajukan orang asli dan juga cikgu dan juga yang kedua tadi, yang pertama ialah kriteria untuk mencapai kejayaan. Jadi perkara ini mereka akan kategorikan ikut bahan yang mereka dengar tadi dan juga yang mereka tonton. Jadi cikgu kira ini kumpulan Hojin dan kumpulan yoga sedang melaksanakan apakah kriterianya untuk kita mencapai kejayaan. Okey, kalau kita tengok dekat sini yang pertamanya yang ditulis oleh Hojin cikgu rasa ni, iaitu seseorang murid itu tidak mudah berputus asa walaupun menghadapi kesusahan dalam kehidupan. Dan yang kedua ni apa ya? Seseorang itu perlu sentiasa yakin pada diri sendiri. Nanti kita dengar kenapa murid cikgu ni meletakkan kriteria ini sebagai untuk mencapai kejayaan. Baiklah. Jadi kita tengok kumpulan yang kedua ini mungkin telah melaksanakannya usaha pihak kerajaan untuk memajukan orang asli. Apakah usahanya? Okey. Cikgu rasa antaranya ialah ini siapa yang tulis ni? Cikgu rasa ini luar yang tulis. Pihak kita boleh nampak Mira, murid siapa yang tulis sekarang ni. Okey, pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli sentiasa memberikan sokongan belum habis lagi. Sekejap. Okey, kita tengok yang ketiga dulu. Pihak kerajaan Malaysia sentiasa memberi peluang yang luas kepada murid orang asli di seluruh negara dalam pelbagai lapangan. Cikgu kira dah hampir siap lah ya. Betul, ini KM. Yang pertama ialah penubuhan pusat intelek pelajar orang asli. Baik cikgu, jawapan-jawapan ini kalau yang berada di rumah yang cikgu yang ingin lakukan juga aktiviti ini, mereka boleh dapatkan daripada petikan dalam daripada buku teks, petikan buku teks saja. Halaman 11. Halaman 11. Buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3 halaman 11. Jadi ini antara cara bagaimana cikgu nak pastikan murid cikgu ni memahami bahannya secara lisan dan juga mereka ni mendengar dengan lebih teliti apakah yang mereka dengar tadi. Jadi itu kaedah dia supaya cikgu nak pastikan murid cikgu ni dia faham, dia dengar ataupun tidak dengan pembelajaran tadi. Baik cikgu. Okey. Kita pergi ya Mira, kumpulan yang pertama tadi namanya ialah kumpulan progresif. Cikgu kira murid cikgu sudah siap ni Mira. Wow. Okey, kita persilakan Amira terus. Silakan. Cikgu persilakan daripada kumpulan progresif untuk membuatkan pembentangan. Silakan Hojin. Silakan Hojin. Terima kasih. Saya Hojin dari kumpulan progresif dan tajuk kami ialah kriteria untuk mencapai kejayaan. Yang pertama, seseorang murid itu perlu tidak mudah berputus asa walaupun menghadapi apa-apa kesusahan dalam kehidupan. Yang kedua, murid perlulah sentiasa berfikiran positif dan mudah menyesuaikan diri walaupun di mana mereka berada untuk mencapai kejayaan. Baiklah, terima kasih Hojin. Jadi Mira, cikgu nak tanya Hojin, kenapa kita perlu sentiasa berfikiran positif Hojin untuk mencapai kejayaan? Apa pendapat Hojin? Kalau kita berfikiran positif, itu akan membantu seseorang itu mengatasi stres dan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai maklumat mereka.
Ya, baik. Terima kasih Hojin. Jadi ertinya kita perlu berfikiran positif untuk mengelakkan stres. Jadi tak nak tekanan lah cikgu ya? Tak nak tekanan? Tak ada tekanan. Ya, tekanan ni bukan saja kita akan menyebabkan kita akan sukar untuk mendapat kejayaan, tapi kita mendapatkan kita penyakit, Mira. Betul, baiklah, cikgu. seterusnya cikgu persilakan murid cikgu yang kedua. Siapa ya murid cikgu yang kedua? Izinkan saya membuat perbentangan. Silakan Yoga. Ya, silakan Yoga. Terima kasih. Yang ketiga pula, seseorang itu perlu sentiasa yakin kepada diri sendiri dan juga akhir sekali seseorang itu perlu sentiasa bersyukur. Cikgu nak tanya soalan kepada Yoga. Yoga, kenapa Yoga perlu sentiasa yakin pada diri sendiri, Yoga? Cikgu, kita perlu yakin dengan diri sendiri supaya kita dapat melahirkan semangat perjuangan yang tinggi dan juga berani dalam menempuh apa juga cabaran yang dihadapi. Baiklah. Jadi kita kena yakin boleh kan? Baru kita akan mencapai kejayaan. Betul tu cikgu. Jadi berapa ganjaran untuk Yoga dan juga Hojin? Okey, jadi maknanya sebelum kita bila kita bertutur, apabila cikgu ingin menanyakan soalan, murid cikgu perlu menjawab dengan pada pendapat saya. Ada perkataan-perkataan yang gramatis tu menggunakan bahasa yang gramatis ya, dari segi tata bahasanya betul. Jadi murid cikgu mungkin perlu membuat sedikit penambahbaikan dari segi pertuturan. Baik. Jadi pada hari ini cikgu berikan pada murid cikgu 4 bintang juga. Wah, tahniah kawan-kawan. Baik cikgu. Okey. Ini untuk kumpulan progresif. Progresif iaitu Yoga dan juga Hojin. Okey, cikgu teruskan kepada Silakan. murid cikgu kumpulan yang kedua iaitu kumpulan proaktif. Dipersilakan siapa yang ingin membuat pembentangan terlebih dahulu? Cikgu, saya ingin membuat pembentangan terlebih dahulu. Okey, dipersilakan Kak Hao. Cikgu, kumpulan kami ditugaskan untuk membuat tugasan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memajukan pendidikan orang asli di Malaysia. Antara usaha ialah penubuhan Pusat Intelek Pelajar Orang Asli atau PIPOA. Ya. Itu sahaja daripada saya, cikgu. Ya, baiklah, terima kasih Kak Hao. Jadi Kak Hao, cikgu nak tanya Kak Hao, jadi usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memajukan pendidikan orang asli ialah penubuhan Pusat Intelek Pelajar Orang Asli. Cikgu nak tanya Kak Hao, bagaimana kalau pihak kerajaan tidak ambil berat tentang masyarakat orang asli? Apakah akan berlaku kepada mereka? Dipersilakan Kak Hao. Cikgu, pada pendapat saya, sekiranya pihak kerajaan tidak mengambil berat terhadap murid orang asli, mereka akan ketinggalan dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang pendidikan. Baik, benar sekali apa yang telah diperkatakan oleh Kak Hao. Jadi maknanya kalau kita tidak ambil cakna tentang orang asli, mereka akan banyak ketinggalan bukan saja dari segi pendidikan, kemudian dari segi pembangunan juga mereka akan mengalami keciciran tu nanti. Baiklah, seterusnya cikgu pergi kepada luar. Okey. Kumpulan yang kedua. Baiklah, cikgu. Saya akan meneruskan pembentangan hasil kerja kita. Usaha kedua yang telah dilaksanakan ialah pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli sentiasa memberikan sokongan yang padu kepada orang asli dengan memperuntukkan wang sebanyak 17.5 juta untuk pendidikan orang asli. Pihak kerajaan Malaysia juga sentiasa memberi peluang yang luas kepada murid orang asli di seluruh negara dalam pelbagai lapangan. Baiklah, terima kasih Luar. Jadi menurut Luar, pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli ini ataupun JAKWA sentiasa memberikan sokongan yang padu kepada masyarakat orang asli dan juga kerajaan juga memberi peluang yang sangat luas untuk mereka, untuk orang asli di seluruh negara dalam pelbagai lapangan. Baik, cikgu. Jadi cikgu berikan kepada kumpulan proaktif ini sama juga 4 bintang juga. 4 bintang juga Mira. Mira tolong. Boleh cikgu. Baiklah, tahniah kawan-kawan kerana berjaya mendapatkan bintang untuk hari ini. Jadi lengkap cikgu aktiviti kita? Ya, lengkap hari ini Mira daripada kumpulan yang proaktif sudah, kumpulan progresif pun sudah. Baiklah, sama-sama Mira nak tampal markah untuk kumpulan proaktif. Kita nak berhenti berehat seketika. Ingat tahu, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ada sedikit lagi perbincangan tentang tajuk kita. Iaitu, apa cikgu tajuknya? PIPOA. PIPOA, Pusat Intelek untuk Pelajar Orang Asli. Ya. Selepas ini.
Didik TV KPM. Selamat menimba ilmu di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang PIPOA dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 3. Dan Cikgu Aziz, di segmen ini, apa pula yang Cikgu nak kongsikan kepada mereka di rumah dan juga di dalam talian? Ya, Mira. Terima kasih. Baik. Dalam segmen serumpun bak serai, mana kita kena bersatu padu. Ya, Mira. Jadi, kita lihat, Cikgu nak jelaskan sekali lagi apakah kriteria yang dinilai semasa bertutur. Sebab hari ini kita mempelajari kemahiran dengar dan tutur. Jadi, dalam kemahiran bertutur, ketika murid mengujarkan ucapan, cikgu akan nilai dari segi tata bahasanya, dari segi kosakatanya dan juga bahasanya mesti penggunaannya bahasa yang gramatis, penggunaan kosakatanya tepat dan juga betul. Kalau kita lihat, gramatis ini bermaksud kesalahan itu sifar. Dalam penggunaan kesalahan tata bahasanya mesti sifarlah, Mira. Jadi itu kita panggil sebagai bahasa yang gramatis. Penggunaan kosakata dia ialah perkataan-perkataan yang murid-murid guna itu mesti tepat dan juga betul. Kemudian yang kedua ialah sebutan, intonasi dan nada. Jadi seperti yang murid cikgu sebutkan tadi, perlu menyebut perkataan itu mesti jelas. Sebutan dia mesti penutur jati dan juga intonasi itu bila kita bercakap, kita ada intonasi untuk memberikan makna-makna yang tertentu. Baik, kemudian ialah yang ketiga ialah kefasihan dan kelancaran. Jadi menunjukkan murid kita ni mahir dalam menguasai kemahiran bertutur, mesti fasih dan juga lancar ketika percakapan dan juga peta hasil berbicara. Dan yang keempat ialah ideanya mesti bermakna. Jadi idea sangat relevan dan tepat, dihuraikan dengan jelas tentang tajuk yang dibincangkan. Jadi keempat-empat murid cikgu pada hari ini telah melaksanakannya dengan baik dan cikgu ingin memberikan keseluruhan pada hari ini iaitu dengan 5 bintang kepada murid cikgu pada hari ini, Mira. Wow, 5 bintang untuk murid cikgu. Ya, cikgu. Ya. Baiklah, seterusnya cikgu hari ini, baik Mira, cikgu rasa hari ini cikgu nak berikan sedikit, minta murid cikgu untuk membuatkan sedikit rumusan pada hari ini, Mira. Boleh, cikgu? Boleh kita minta murid cikgu dalam talian untuk merumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, dipersilakan. Kahau macam ketua kelas cikgu luar, kan? siapa tu? Siapa yang ingin memberi? Saya ingin membuat rumusan untuk program pada hari ini. Silakan. Ya, dipersilakan luar. Cikgu, pada hari ini, saya dan rakan-rakan telah mempelajari dan menguasai kemahiran dengar dan tutur, iaitu mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dan kami dapat memberikan respon dengan baik. Selain itu, kami juga dapat berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat berkaitan dengan tajuk PIPOA menggalas amanah dan berlari mengejar impian dengan baik dan berkesan. Baiklah, terima kasih Luar. Itu rumusan Luar. Kemudian kita dah sampai ke penghujung kelas kita, cikgu. Sedikit rumusan daripada Cikgu Aziz. Baiklah, pada hari ini Mira sebenarnya cikgu telah melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran iaitu berkaitan dengan kemahiran belajar, cara belajar. Yang mana murid kita ni dalam kemahiran ini murid akan peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Kemudian limen merentas kurikulum adalah nilai tambah iaitu cikgu menekankan berkaitan dengan penggunaan bahasa ketika kita bertutur. Kemudian pada hari ini juga cikgu telah melaksanakan pembelajaran secara kooperatif iaitu pembelajaran berkumpulan yang membolehkan murid bersama-sama dan saling belajar membantu antara satu sama lain. Manakala nilai yang cikgu terapkan pada hari ini ialah berkaitan nilai kerjasama dan juga kemasyarakatan. Dan juga Mira, pada hari ini cikgu bukan pergi dengan tangan kosong. Cikgu tinggalkan sedikit buah tangan kepada murid-murid cikgu dalam talian dan juga murid-murid cikgu di luar sana, iaitu murid-murid perlu sediakan infografik berkaitan dengan ciri-ciri murid cemerlang. Hantarkan infografik tersebut kepada guru menerusi aplikasi Padlet atau kumpulan Telegram. Baiklah, cikgu. Dan untuk rujukan pula murid boleh dapati di murid-murid untuk rujukan dengan lebih lanjut, murid boleh dapati daripada portal Delima KPM. Wah, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Aziz atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan di dalam talian dan juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita iaitu Cikgu Siti Zubaida atas kesudian meluangkan masa bersama dengan kami di hari ini di Menengah Rendah. Diharapkan memberi manfaat kepada semua yang menonton tentang PIPOA dan saya yakin ini merupakan satu inisiatif yang dibangunkan oleh kerajaan yang cukup baik
untuk memastikan kemenjadian murid di kawasan pedalaman itu dapat dilangsungkan dengan sempurna. Teruskan menimba ilmu di Mendengar Rendah. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.